Pelbagai kisah istimewa di MHI Rabu 26 Oktober. Bukan mudah tetapi tidak mustahil. Inspirasi bersama Sofizah Muhsin yang dikabalkan sebagai Johan Qariah Antarabangsa dalam Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-6 baru-baru ini. Ibu bapa perlu ambil tahu, beri anak-anak guna gadget pada awal usia secara keterlaluan boleh menyebabkan juling dan jika lewat dikesan, sukar untuk dirawat. Tak pernah lagi sayang. Dan kenali bekas pemain badminton remaja yang beralih ke bidang nyanyian Syahmi Irfan dengan lagu terbarunya Lagi-Lagi Sayang. Sia-sia, tak usah lagi sayang. Tak usah lagi sayang. Ui, sabar. Tu Syahmi Belum Irfan, lagi. ni Haziq Irfan. Nampak? Dah jadi Haziq Irfan dah? Dah, memang. Okey, selamat pagi kepada semua kami di Malaysia hari ini. Hari ini edisi Rabu, sangat istimewa dan kami H dan H lah bersiaran bersama dengan anda. Ya, apa yang menarik tentang Hanif, Hanif dia memilih partner. Dia kalau nak bagi partner dia siapa, dia mesti pilih yang huruf H. Oh, boleh Betul. Radio pun H juga. Radio huruf H. Penerbit saya pun H juga. Hakimi, kita ikut semua ikut Hanif punya preference. Boleh macam tu Boleh ni. Haziq okey? Kita okey ni. Hanif Zain Alhamdulillah, kita baru pertama kali bersiaran di MHI ni. Sama-sama, saya tak pernah lagi bersiaran dengan Hanif. Dulu pernah lah, sembang sahur. Betul. Tapi hari ini apa yang sama lagi tentang saya dengan Hanif, kita orang sama-sama guna Lebuh Raya Dash. Sama jalan. Okay, tak apa, itu biar mereka saja yang tahu sebab banyak lagi perkongsian yang kita nak bawakan seperti biasa di Malaysia hari ini dan sebelum itu kita nak tinjau apa yang menarik lah yang berlaku dalam negara terlebih dahulu. Ini keadaan cuaca semasa. Awak menunggang motosikal perlu ambil tahu perkara ini, Haziq? Saya kena tahu untuk pukul 10.30 kita refresh tengok. Kita refresh. 10.30 macam mana? Betul 10.30 masih lagi kawasan-kawasan macam Petaling Jaya, Alor-Star, Kanga, Labuan, semuanya cerah. Okey. Lepas tu kalau kita pergi dekat belah pantai timur pun cerah kan, Nek? Okey. Utara. Dekat Ipoh okey. Kat Senai hujan pula Hujan. Jadi itu antara perkongsian anda boleh dapatkan secara interaksinya di mat.gov. Tapi kalau kita nak perhatikan ada juga amaran ribut petir yang dijangka berlaku dalam negara kita dan ini adalah di sekitar selatan tanah air dan juga utara tanah air yang dikeluarkan pada pagi ini pada jam 9 pagi. Antaranya adalah di Perlis, Kedah, Langkawi dan Kubang Pasu. Manakala di Johor perlu berhati-hati juga di kawasan Pontian, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Tapi bukan setakat tu, Nip. Ya. Kalau kita tekan, kau nak ke mana tadi? Saya nak pergi ke bawah sikit ni. Okey. Ni. Hujan lebat berterusan. Kan orang takut dengan hujan lebat berterusan takut mengakibatkan banjir akhir tahun ni kan. Tapi untuk hari ini tiada amaran hujan lebat berterusan yang dikeluarkan. Okey, alhamdulillah lah. Saja nak tunjuklah besar sikit. Alhamdulillah. Ini antara perkara yang baik juga perlu kita kongsikan. Awak cakap pasal takut kan? Ya, saya takut. Semalam saya takut juga difitnah. Awak difitnah oleh? Sebab kita ni konon-konon tak diberitahu ke mana kita nak pergi, apa kita nak buat. Sebab perkara ini, Haziq. Wow. Dengar cerita Hanif semalam, dia dah lah WhatsApp down dengan dia sekali down. Awak down ke? Saya tak down sangat lah. Sebab saya memang masa WhatsApp down ni, saya dengan isteri saya. Okey. So tak ada masalah. Awak? Saya tidak. Saya sedang berada di luar. Itu dah mendatangkan fitnah. Dan kerana itu jugalah yang dialami oleh seluruh pengguna WhatsApp berjuta-juta ramainya. Ini bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia dilaporkan mengalami gangguan. Tapi yang menjadi misterinya, kita masih lagi tidak tahu apa puncanya. Kabarnya daripada pembacaan saya semalam jugalah mengatakan bahawa ada pihak yang cuba hijack lah. Biasalah. Ya, pengguna-pengguna WhatsApp ini nak mengambil data dan sebagainya dan di era sebegini saya percaya ada alternatif lain lah. Sebab itu kita perlu sentiasa bersedia kan. Betul. Macam saya sendiri apa yang saya risaukan semalam adalah kerja-kerja lah. Kan. So waktu WhatsApp down tu kerja-kerja banyak masuk kat WhatsApp sekarang. Tapi sebenarnya ada lagi macam-macam cara lain untuk kita dapatkan info dan juga dapatkan dokumen-dokumen kita melalui email, Telegram boleh. Email saya dulu cakap Saya kalau kerja, saya kerja ni. Saya jangka kau nak cakap Telegram dulu ke apa semua ke, tapi email dulu. Email. Kita orang lama ni. Okey, kerja memang sebegitulah. Okey, itu antara alternatifnya. Okey, hari ini, hari Rabu seperti Hanif cakapkan tadi special. Sebab apa? Sebab kita ada tetamu-tetamu yang memang sangat-sangat istimewa. Antaranya kita nak cerita pasal disebabkan gadget, anak-anak juling matanya. Tapi bukan setakat tu tau masalah bila
anak-anak gunakan gadget ni, ada masalah-masalah lain juga. Menyebabkan rabun, menyebabkan macam-macam masalah mata. Ya, sebab mereka didedahkan dari usia seawal kanak-kanak. Kan? Tapi itu nanti dalam perbincangan di Malaysia hari ini, sekarang kita nak raikan juara ni yang mengharumkan nama negara kita, sangat hebat. Orangnya juga merupakan seorang pendidik, jadi memang perlu diangkat setinggi-tinggi yang boleh lah kan dalam bidang ini. Okey, untuk Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan, seorang wanita berusia 33 tahun, seorang cikgu. Sebenarnya antarabangsa kebangsaan yang bulan 6 dia menang juga. Yang antarabangsa ni pun baru je 24 hari bulan itu beliau menang dan telah pun dinobatkan sebagai karya antarabangsa. Ya, betul. Jadi kita nak saksikan sedikit bacaannya ketika diangkat sebagai pemenang Qaryah terbaik ini. Jom kita saksikan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف قل هو الله أحد Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin amin ya rabbal alamin. Masya-Allah ni. Yang dengar dekat TV tadi tu kita dah rasa sedap dah. Yang secara langsung ni lagilah. Siap ada reverb tu. Itu yang membuatkan bacaan tu lebih sedap. Betul. Dan saya tahu tadi Taranum tu nama dia Ross. Okey, sebenarnya saya salah bagi tahu. Kantoi lah tu. Dah salah bagi tahu. Tadi cikgu bagi tahu saya dah. Betul. Saya nak ambil Taranum apa? Macam mana tu cikgu Taranum apa tu cikgu? Yang itu Bayati penutup sahaja. Bayati penutup. Baik, kita perkenalkan sekali lagi, ini adalah Cikgu Sofizah Musin, Johan Qaryah Antarabangsa. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana kesudiannya bersama dengan kami untuk kami raikan tahniah di atas kejayaan terbaru ini menjadi Qaryah terbaik Johan di peringkat antarabangsa ini. Okey, mungkin ramai yang tak tahu kerana latar belakangnya bukan seorang ustazah dari sudut pendidikan agamanya. Memanglah tinggi kan, cuma memilih untuk mengajar geografi ni cikgu. Ya, betul. Mungkin boleh kita nak berkenalan sikit asal usulnya macam mana ni cikgu? Okey, saya Sofizah binti Musin, berusia 33 tahun tahun ini. Sebaya. Dan berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Tapi menetap di Selangor lah. Sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Jadi macam mana cikgu boleh memilih untuk mengajar geografi? Okey, semasa di universiti lah saya mengambil option pendidikan dengan sains sosial, major geografi, minor sejarah. Dan pembelajarannya dari sudut pembacaan Al-Quran ni, pendidikan Islamnya, bagaimana cikgu asal usulnya tu? Okey, saya bermula belajar Taranum ni semasa 13 tahun, semasa di tingkatan 1 dalam kelas KKQ, kelas kemahiran Quran. So daripada situ kita ada belajar Taranum kan, jadi timbul minat. Dan meneruskanlah pembelajaran tersebut sehinggalah menjadi Qaryah ni. Okey, ini dah berapa tahun cikgu berkecimpung dalam pertandingan membaca Al-Quran ini? Okey, kalau di bawah anjuran JAKIM daripada umur 19 tahun lah. Okey. Setiap tahun cikgu John? Tak juga setiap tahun lah. Ada waktu-waktu saya mewakili negeri Sabah 2 tahun dan untuk Selangor setahun. Maksudnya
Kali Tahun ni pertama. Selangor? Ya, betul. Ya, Oh. Yang menang bulan 6 hari itulah. Kan yang menang semasa Majlis Tilawah Al-Quran Kebangsaan mewakili Selangor dan terus mewakili Malaysia untuk menang pula. Betul. Antarabangsa punya. Alhamdulillah. Wow, dengan meninggalkan pesaingnya nombor 2 adalah Singapura, nombor 3 Indonesia. Yep. Markah kita bagi tahu anda, Bagi tahu, markah Zik, bagi tahu, Zik. cikgu adalah 89.66%. Okey, wow. Ya Tahniah, Allah, cikgu. Okey, pembagian markah tu macam mana cikgu kalau kita nak fahamkan macam mana yang melayakkan cikgu untuk mendapat markah yang tinggi ni sekaligus menjadi Johan ni? Okey, dalam tilawah ni dia ada dari sudut tajwid yang paling tinggi markah lah. Kemudian ada taranum, suara dan juga fasahah. Fasahah tu. Fasahah. Itu maksudnya? Maksudnya dari wakaf, ibtidak, Okey. di mana start, di mana tutup dan sebagainya. Secara teknikalnya lah ya, dalam pembacaan sebab dalam Al-Quran Quran ni kan kita tak boleh berhenti Betul. sesuka hati. Betul. Jadi kalau pemilihan taranum tu pula, adakah memang dari awal telah pun kita pilih bunyi nak taranum untuk peringkat antarabangsa kita bebas memilih. Okey. Tapi ada wajib 4 taranum lah. 4 lagu. 4 lagu tu perlu diselang-seli. dibaca? Maksudnya Okey. Tidaklah hanya pada satu taranum Ya, saja. betul. Okey, kalau tadi pembacaan yang kita perdengarkan tu secara ringkasnya itu taranum apa? itu bayati. Bayati. Bayati ni biasanya di permulaan. Okey. Sebab kita mulakan dengan suara rendah ataupun qoror. Ya. Dia ada tu dia, Zik. bayati awal, bayati penutup tadi. Bayati penutup. Bayati penutup. Lagi apa lagi? Tapi banyak kita belajar. Ya, Banyak betul. kita belajar ni. Ini macam banyak baru tahu ni. Betul. Sama kita. Tapi apa yang menarik perhatian saya kalau kita pergi ke social media cikgu, kita tahu yang cikgu berlatih dalam kereta tau. Betul ke? Ya, cikgu. Bolehlah. Betul. Setiap kali pulang daripada tempat kerja, kalau boleh baca tu, kita dengar. Saya selalu setiap kali saya talaki ataupun berguru, saya akan rakam lah kan. Jadi dalam kereta tu kita nak buat apa lagi kan. So dengar rakaman, sambil-sambil tu kita buat. Dari situ sambil drive tu, latihlah baca. Latih Gunakan nafas masa tu. juga. Ya, betul. Multi Mati skill semualah dia. Setiap masa itu digunakan. Okey cikgu, kalaulah dalam proses, sebab kita nak melahirkan lebih ramai, cikgu pun masih muda, baru berusia 33 tahun dan Malaysia memang tidak pernah ketandusan dalam melahirkan qari dan juga qariah yang sangat hebat di peringkat antarabangsa. Bagaimana sebenarnya untuk melahirkan lebih ramai lapisan qari dan juga qariah yang baik ni untuk di peringkat antarabangsa ni cikgu? Okey, yang pertama sekali ramai je qariah yang dah mendapat kemenangan pun. Contohnya Farhatul Fairuzah kan, di usia 19 tahun. Jadi kepada yang bagi saya remaja ataupun muda-mudi kena mendalami ilmu Al-Quran tu, kena cari guru yang betul, kena sentiasa talaki. Sebab kita tahu memanglah hiburan lebih banyak kan, tapi Al-Quran ni yang bagi kita sebagai Muslim adalah yang paling penting lah. Jadi kena tetapkan niat untuk belajar Quran tu dan sebarkan kepada orang lain. Betul. Tapi kita nak cerita pasal betapa mencabarnya ataupun betapa senangnya untuk kita sendiri yang baru-baru nak belajar, mungkin nak membaca dengan berlagu, dengan bertaranum ni. Mungkin cikgu boleh ceritakan sikit cabarannya. Adakah agak susah? Ataupun mungkin boleh je orang lain pun semua nak belajar juga sebenarnya? Okey, satu nak kata tak susah, tak senang. Okey. Ya. Tak susah, tak senang, tengah-tengah lah. Betul. Maksudnya kalau kita nak betul-betul kan, kita kena kena cari guru lah yang betul. Dan cabaran tu memang kalau saya sendiri pun nak cerita tu sangat panjang. Macam berliku jugalah. Faktor kesihatan memainkan peranan bila nak membaca kan. Lagi-lagi kalau pentas antarabangsa tu. Lagi dengan bila dah ada keluarga ni, dengan kejaya lagi. So itu cabaran saya lah. Betul. Okey Cikgu Al-Alan, cikgu ni juara tau peringkat antarabangsa. Dah datang kat sini. Boleh tak mengajar kita secara ringkas, seorang cikgu pula tu kan? Antara taranum-taranum 4 yang asas tadi tu, secara ringkas saja cikgu. Untuk pemahaman kita, kok ada yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Silakan cikgu. Kita ambil yang paling mudah lah. Okey. Minta. Okey, kalau surah Qul Huwallahu Ahad, boleh? Okay. Boleh sambung ya? Boleh sangat. Kita minta Anip sambung. Okey. Silakan. Okey. Qul huwallahu ahad. Ini taranum apa ni?
Ras. Ra- Ini yang saya kata tadi. Ni yang saya teka, patutnya saya teka sekarang. Ras, betul cikgu? Ya, betul. Sekarang awak Okey. sambung. Allahus Samad. Allah. Allahus Samad. Ini yang Ros tadi itulah. Maksudnya Okey. yang harakat yang kedua. Okey, kalau bertukar taranumnya ke taranum yang lain? Qul huwallahu ahad. Okey. Okey, Bayati. nampak tak? Betul, Bayati. Nampak tak? Macam mana Dia perbezaannya start tu? daripada awal tu dia garau sikit, kasar sikit depan dia. Okey, satu lagi. Okey. Qul huwallahu ahad. Ni lembut. Itu apa? Okey, ni taranum apa? Awak tahu dua tadi. Saya dah Teruskan yang ketiga. awak teruskan bagi saya teka yang Ini ketiga. yang mana? Siapa telefon? Siapa telefon ni? Taranum. Taranum. Terus. Waktu dah habis. Ada orang nak bagi talian hayat. Rupanya. Taranum apa tadi? Taranum Ini apa tu? taranum Nahwan. Hampir Okey, dapat. ada lagi satu taranumnya? Qul huwallahu ahad. Kul. Dia memang kena tinggi ya. Kul. Awak sampai cool je. Habis kan? Belum baru nak start. Kul huwallahu ahad. Allah Akbar. Lebih kurang sama boleh. Boleh, alhamdulillah. apa tak- nama boleh dia tadi, belajar. cikgu? Iaitu ras harakat yang kedua. Okey, ras harakat yang kedua. So, sebenarnya bila ras tu kat bawah dia ada lagi. Dia punya kecil-kecil dia Maksudnya tu. dia ada harakat 1, harakat kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, cukup cikgu. Saya sampai 1 je cukup. Betul lah kan? Ilmu bila kita lebih belajar, maknanya lebih banyak yang kita tak tahu dan itulah keindahan ilmu. Cikgu, terima kasih banyak kerana Okey. sudi sama kami. Ya. Tahniah kita ucapkan. Semoga Okey. lebih banyak kejayaan selepas ni melahirkan lebih ramai lagi karya Ahyab bersama kita. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. mana tahu Terima lepas kasih ni- doakan. Amin, amin. Cikgu mendidik anaknya pula. Ya betul. Saya menjadi tertanya-tanya karya macam mana InsyaAllah, cikgu insyaAllah. mengajar geografi kan? Pakai taranum apalah agaknya. Banjaran. Tinggi. Allah. Okey. Okey, jadi itulah dia kita bersama dengan Cikgu Sofizah Mohsin, Ya. Juara karya antarabangsa yang telah pun membawa nama Malaysia okey. menjadi nombor 1 Ya. Wah, di peringkat dunia. Okey, kita berhenti seketika Aziz. Ya. Selepas ni kita nak bawakan topik kesihatan yang saya percaya ramai ibu bapa yang ingin ambil tahu berkaitan dengan juling angkara gadget. Jangan ke mana. Jaga mata, jaga hati. Kesan penggunaan gadget secara keterlaluan dan berterusan boleh mengakibatkan bola mata tidak selari sehingga menjadi juling. Berdasarkan laporan, ketika tempoh pandemik COVID-19, bilangan kes mata menjadi juling dalam kalangan remaja dan kanak-kanak meningkat dengan mendadak. Bukan sahaja untuk tujuan sosial, bahkan pembelajaran dalam talian tanpa waktu senggang juga boleh membawa kepada masalah ini. Impaknya cukup besar terhadap keadaan fizikal dan mental kanak-kanak serta tidak boleh dipandang remeh. Dianggarkan 80% kanak-kanak yang menjalani kehidupan sebagai individu juling ada masalah sosial dan kurang keyakinan diri. Menurut pakar perunding oftalmologi dan pediatrik oftalmologi Dr. Fiona Chu Lee Min, peratusan kanak-kanak yang dianggarkan mempunyai masalah juling di Malaysia ialah sekitar 1.4 hingga 2.2%. Nasib yang sama turut menimpa adik Nik Nur Sofia Amanda, 7 tahun. Gara-gara penggunaan gadget yang terlalu lama, penglihatan anak sulung daripada 3 beradik ini semakin kabur dan menyebabkan matanya menjadi juling. Masalah mata Amanda dikesan ketika pertengahan tahun 2018 sewaktu dia berusia 3 tahun. Kisah Amanda dikongsi oleh ibunya, Rasidah Hanum Lehun, 35 tahun, di media sosial. Kesan kerana terlalu menurut kehendak anaknya yang ingin menggunakan telefon pintar akhirnya menyebabkan mata Amanda menjadi lazy eyes. Amanda berjumpa pakar mata dan kini masih menjalani rawatan pemulihan untuk memperbaiki kondisi matanya.
cerita ni mungkin boleh jadi pengajaran lah untuk kita sebagai ibu bapa. Untuk kita kawal sebenarnya penggunaan gadget. Bukan tak bagi terus, tapi kita kena kawal supaya tak melarat. Ya, dan pengajaran itu yang kita nak bawakan kepada anda bersama supaya ada manfaatnya. Kita nak bawakan terus adik Nur Sofia Amanda Nik Muhammad Azril Sofian yang kami tampilkan dalam bingkisan seperti tadi bersama dengan ibunya Puan Rasidah Hanum Lehun secara panggilan video. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Selamat pagi. Amanda, hai. Amanda tak pergi sekolah hari ni? Tak. Sekolah pun memang cuti. Oh, dia cuti anak kita. Oh, Taska buka lah. Taska buka. Okey, Puan Rasidah. Kita nak cerita mengenai mata Amanda yang bermula juling apabila penggunaan gadget yang melampau. Jadi mungkin Puan Rasidah boleh ceritakan bagaimana Puan boleh mengesan masalah tu dari awal. Okey, yang first dia kena masa umur 2 tahun lebih dah, tahun 2017. Okey. Dia lahir memang mata dia memang normal lah, tak ada juling, tak ada rabun. Okey, satu hari tu dia bila saya bercakap dengan dia face to face kan. Dia belah kanan tu macam lari, ingatkan dia buat juling. Tapi bila perhatikan dalam masa seminggu, memang betul dia juling. Lepas tu saya tanya doktor klinik kesihatan. Dia check, okey dia terus refer pakar mata dekat HSI. Puan melihat, yalah, sebab dah dapat kesan awal, kita nak mungkin ada perkongsian. Maksudnya memang didedahkan dengan gadget seawal usia kanak-kanak ataupun bayi lagi, Puan? Oh, saya memang bagi dia handphone masa tu. Bagi dia memang tengok handphone sebab masa tu dia punya daddy dia kerja Singapura. Saya bersama dia dengan adik dia masih baby lagi masa tu. So macam saya nak dia diam, tak nak macam kacau lah buat kerja. Saya bagi dia tengok handphone lah, tak kira masa, cakap bagi dia tengok. Faham? Sampai dia jadi macam tu satu hari tu. Maksudnya tempohnya itu tidak dikawal lah ya Puan ya? Tak. Tapi adakah sekarang selepas dah tahu masalah ni, sekarang pun Amanda dah masuk 7 tahun, dah 5 tahun sebenarnya masalah tu dikesan. Jadi mungkin penggunaan gadget tu dah stop ataupun dikawal sekarang ni, Puan Rasidah? Saya tak stop sebab sekolah pun sekarang pun memang guna gadget kan. Betul. Saya cuma hadkan masa dia. Tak ada macam dulu, macam satu hari tu kita bagi dalam 1 jam, 2 jam. Okey, lepas tu kita bagi dia buat aktiviti luar lah. Okay, nak tanya Amanda. Amanda sekarang ada perasaan takut ke nak guna gadget? Nak guna telefon, Amanda? Takut tak? Lepas tahu ada masalah mata. Takut ke seronok sama je? Okey, tapi Amanda, kita nak cakap lah, Amanda cantik lah pakai spek. Asyik. Comel. Sama. Okey, jadi jom kita bersama dengan seorang doktor pakar mata kanak-kanak, Jabatan Oftalmologi, Hospital Tunku Azizah, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. Goh Siu Yuen. Good morning, doktor. Good morning. Terima kasih menjemput saya. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Doktor, kita dengarkan isu yang ditengahkan oleh Puan Rasidah tadi bersama dengan anaknya. Ini kebiasaan baru bagi kanak-kanak yang dihadapi dengan gadget ni, doktor? Ya, memang benda ini jarang kita jumpa sebelum COVID ni. Dengan zaman teknologi yang berkembang semakin pesat, gadget dan kanak-kanak memang tak dapat dipisahkan. Betul. Jadi dari pengalaman saya bekerja dalam 2 tahun ini, makin banyak kes yang saya terima pasal juling yang disebabkan oleh gadget. Wow. Ini salah COVID. Bukan salah gadget, salah COVID. Antara impaknya. Ya. Jadi doktor, kalau kita tengok seawal 2 tahun sebenarnya tadi Puan Rasidah bagi tahu dia telah pun memberikan gadget kepada anaknya. Jadi adakah wajar untuk kita bagi anak kita di usia 2 tahun dengan mata 2 tahun tu yang terdedah tu kan? Ya, memang tak ada cut off point yang boleh kita mengatakan umur berapa kita tak boleh kasih gadget. Tapi yang kita cadangkan umur kurang daripada 2 tahun kita avoid. Jangan bagi mereka gadget. Kalau 2 tahun ke atas, kalau betul nak kasih pun, kita hadkan masa dia dalam setengah jam. Ya, satu hari setengah jam. Setengah jam saja? Setengah jam saja. Perlu kalau disiplin? Boleh, yes, kita perlu more time with kita punya anak-anak. Memupukkan perasaan ibu bapa dan kanak-kanak. Itu yang lebih penting dan kita
berikan masa kepada outdoor activity daripada gadget. Okey doktor, sebab kita faham antara yang menjadi isu apabila kita memberikan gadget kepada anak-anak ni adalah masalah pertuturan. Sebelum ni yang saya tahulah pertuturan kadang-kadang lambat sebab dia lebih banyak spend time dengan gadget. Yang juling ini bagaimana ianya boleh berlaku apabila anak-anak ni didedahkan dengan gadget doktor? Pemahaman secara mudahnya? Bila kita sentiasa fokus dengan gadget kan, mata akan otot dalam mata akan selalu dalam keadaan yang tegan. Fokus dekat image yang melihat dekat-dekat saja. Dan mereka selalu menerima informasi saja pasif. Mungkin doktor boleh tunjuk sambil pegang mata ni. Kita ada bawa mata replika. Ini mata Anik. Warna merah ya matanya. Mata kau merah ni? Lebih kurang. Akomodasi. Bila kita membaca kan, mata kebiasaan akan fokus ke dalam. Otot masa ini media rectus kita panggil, dia akan pusing ke dalam untuk melihat. Dan juga otot dalam mata kan, yang ini yang membegangkan mata kita akan contract juga, supaya image yang kita nampak itu fokus kepada saraf mata. Mungkin boleh tunjuk daripada dalam tadi doktor punya tu. Itu bahagian dalamnya. Saraf-sarafnya. Jadi bila balance ini jadi tak stabil dan mata sentiasa dalam keadaan tegang membaca, melihat gadget dalam jarak yang dekat, keadaan ini macam disrupt balance between the mata kita, jadi manifestlah juling dia. Kita ada kondisi yang fenomena kita panggil juling ke dalam, juling ke hidung kita panggil esotropia. Adakah disebabkan dia pandang telefon macam gini doktor? Kan? Disebabkan terlalu dekat. Jarak antara telefon dengan muka mata tu sangat dekat, disebabkan itu matanya boleh menjadi juling. Faktor juga doktor? Kita selalu kita advise mereka selalu pegang dekat 33 cm kan. Cara duduk dan cara melihat gadget yang makin lama makin dekat itu menyebabkan berapa meter tadi doktor? 33 cm. Sekurang-kurangnya 33 cm. Macam inilah Okey. 33 cm. Ini termasuk orang dewasa dan kanak-kanak ya? Okey, ini jarak yang betul lah. Jarak sihat lah. Okey. Baik, kita sihat lah. bersama dengan Puan Rasidah juga. Masih lagi bersama dengan Puan Rasidah sebab saya nak tanyakan, difahamkan Amanda menjalani rawatan ya Puan, apa yang dinasihatkan untuk dilakukan oleh Amanda ni Puan? Okey, doktor cakap dia cuma kena pakai cermin mata dulu sementara ni untuk betulkan dia punya juling. Tapi anda kata dia punya juling tu masih sama, mungkin dia akan kena operation mata dia. Betulkan saraf mata dia. Ya, doktor itu antara rawatannya? Ya, memang rawatan kita, first thing kita kena detect whether the children, kanak-kanak mengalami refraksi mata. Either dia ada power rabun dekat yang sangat tinggi atau satu entiti kita panggil anisometropia di mana power tak balance in between both eye. Satu mata tinggi, satu mata yang normal atau rendah. Benda-benda ini perlu dirawat dulu. Sebab benda yang dia nampak itu dengan power macam itu sentiasa kabur. Berapa power Amanda, Puan Rasidah? Ya? Power matanya? 250. 250, silau dia 75. Adakah itu tinggi untuk kanak-kanak yang berusia 7 tahun? 7 tahun. Ya, betul. Kalau kata ikut zaman sekarang memang banyak kanak-kanak yang start having this rabun jauh memang. Tapi by right 7 years old kita should be imetropia tanpa power lah. Mereka bebas berlari tanpa memakai cermin mata. Zaman kita dulu kan, zaman yang tak ada gadget kita tak pakai cermin mata. Beza zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ni macam-macam penyakit boleh dapat dan macam-macam benda yang boleh datang, faedah ada. Dengan gadget ni faedah ada. Mudaratnya pun ada. Dia bergerak seiring lah ya. Samalah, ada pros and cons dia lah. Okey, jadi yang berusia 7 tahun boleh dirawat juling mata tu? Dia tak ada had yang kita boleh limitkan untuk melawat juling. Tapi yang first step yang kita kena pick up, kalau ada refractive error, maksudnya ada rabun jauh ke, rabun dekat ataupun anisometropia, benda-benda ini kena rawat kebelakang masa sebelum umur dia 7 tahun kalau boleh. Kalau budak-budak kan sekarang lagi awal, saya akan sarankan dalam umur 3-4 tahun, kalau boleh start check power mata mereka for eye screening. Doktor ada term juga yang mengatakan bahawa lazy eyes ni. Lazy eyes ni adakah ianya menjadi faktor juga? Yes, lazy eye ada faktor juga, dia menjadikan mata itu juling. Sebab mata itu tak melihat kan, jadi otak tak
memakai mata itu untuk melihat sesuatu dan mata itu akan start juling. Dia tak nak fokus kan, dia akan pakai satu mata yang sharp untuk melihat, satu mata yang tak fokus itu akan start atau juling ke dalam ke atau juling ke luar. Untuk lazy eye tu macam mana pula kita nak kesan? Betul? Macam mana kita nak tahu itu adalah lazy eye? Macam mana sebelah lazy, sebelah okey, sebelah fokus macam mana tu? Yes. Adakah lazy eye tu macam kita macam mata tu malas, tak nak pandang sesiapa? Struktur mata memang elok, tak ada kaitan dengan struktur mata lazy eye. Jadi kena bawalah budak kepada pemeriksaan. Biasa ke pusat yang ada optometris yang ada deal with kanak-kanak mereka yang pandai. Sebab mereka perlukan ubat untuk menitis. Kita panggil cycloplegic, menitis, relaxkan otot-otot mata dalam supaya kita boleh pick up power, exact power of the children. Maknanya lazy eye ni tak dapat nak didetect dengan pandangan fizikal. Tak boleh. Dari pandangan mata kasar tak kalau apa. satu mata elok, dia akan pakai satu mata melihat tanpa detect the other eye sudah lazy. Faham. Kecuali yang sudah manifest, yang sudah menjadi juling, kita tahulah. Baru kita nampak. Ya. Okey, kita tanyakan, kita masih lagi bersama dengan Puan Rasidah dan juga adik Amanda kita. Puan, adakah kondisi keadaan mata Amanda sekarang ni mengganggu proses tumbuh besarnya, mengganggu juga proses pembelajaran? Kalau nak dikongsikan, Puan? Tak ada mengganggu apa pun. Cuma dia kena pakai cermin mata je lah. Mata dia pun nampak dah makin okey, tak macam masa mula-mula. Okey, ada perubahan maksudnya ya? Ya, alhamdulillah ada perubahan. Ya, alhamdulillah. Ya, bolehlah Amanda lepas ni bergerak dan juga bermain seperti biasa kan? Penerimaan dia pun macam rimas sikit lah pakai cermin mata. Nak main pun lari-lari pun susah. Actually Puan Rasidah bukan kanak-kanak aja rimas pakai spek mata ni. Orang besar ni pun. Betul? Kan? Dia rasa macam nak buka aja. Apalagi nak main buayan ni kan? Ya. Okey, jadi Amanda ada adik-adik? Ada. Okey, jadi Amanda bagi tak adik-adik main telefon? Tak bagi? Kenapa Amanda tak nak bagi? Sebab apa Amanda tak bagi adik main telefon? Saya. Apa dia? Saya takut jadi mata saya. Jadikan pengajaran lah untuk adik-adiknya kita juga. Kita doakan agar adik Amanda cepat baik dalam mengikuti rawatan dan juga kena disiplin ya. Doktor, mungkin secara pemahaman ringkasnya kepada mereka yang mempunyai isu yang sama ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita faham mencegah lebih baik, tapi bila dah berlaku ni, macam mana sebenarnya tipsnya doktor untuk mengelak dari perkara ini? Memang kita tak dapat elakkan penggunaan gadget di kalangan ibu bapa sekarang. Yang boleh saya sarankan kita pakai itu 20 minute rules. Itu the rules lah itu. 20 minit tengok gadget, 20 saat rehat dan 20 saat tu 20 kaki tengok jauh. Relaxkan mata. Duduk tepi tingkap suruh dia pandang jauh. Macam tu. Jangan continuous membaca. Lepas tu luangkan masa sebelah pagi ke atau sebelah petang, go for outdoor activity. Yang pandang hijau, kalau kita pandang kehijauan. Hijau boleh kena pandang jauh. Jauh. Kalau ada target lebih baik, main bola ke, tenis kan, atau football, target yang cuma jauh itu. Then the eye actually relax. Dengan open space itu, ada sinaran matahari akan menghasilkan hormon dopamin. Jadi dia mengelakkan rabun jauh. So, rabun jauh ini akan berbagi masalah kepada mata juga. Betul. Jadi Amanda dengar ya, Adik Amanda? Dengar. Dia semangat tu doktor. Sebab dah dapat balik kan. Dah semakin selesa dengan matanya. Jadi doktor, mungkin Amanda berpeluang untuk kembali dapat mata yang asal yang okey kan, tanpa pembedahan. Kalau benda ni detect awal dan parents sangat pasti disebabkan gadget, maksudnya juling itu tak ketara. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada, baru start perasan. Jadi you stopkan gadget itu, benda itu boleh reverse, boleh membantu. Kalau sentiasa sudah juling itu, bagi lagi gadget, memanglah kena sampai tahap yang perlu dirawat lah. Sampai dah dibedah lah. Kena bedah lah. Tapi first and foremost, kita kena check power mata dulu. Pakai cermin mata, betulkan penglihatan dia. Lepas itu, berhentikan gadget atau kurangkan dan kita assess balik.
Dia biar juling tu boleh berkurangan. Tapi kalau nak hilang sepenuhnya, memang susah sikit lah. Sukar sikit lah. Ambil masa lah. Ambil masa. Ya, jadi kita harapkan agar Amanda dapat sihat tanpa pembedahan. Puan Rashidah, sama-sama kita doakan. Terima kasih. Sama kita doakan. Amanda, jaga-jaga mata tau. Ni baru awak cakap tadi tu, jaga mata, jaga hati. Tadi awak sangat. Actually, abang pun nak bagi tahu dekat Anip juga. Jaga mata, Nip. Betul. Hati baik, hati baik. Amboi, Haziq. Doktor, terima kasih banyak. Terima kasih, Dr. Go. Ini pertama kali tapi memang penjelasannya sangat baik. Nanti kita jemput lagi, Doktor, ya. Ya. Jadi, inilah mata. Jagalah mata anda supaya dapat digunakan dengan baik dan kita dapat tahap yang maksimum, optimum. Betul. Okay, biar kita jaga mata, jaga hati, jangan jadi mata yang mana satu? Keranjang. Jauh betul perginya. Okey, yang penting ini panca indera yang sangat-sangat hebat untuk kita jaga kan. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua. Amanda dan juga ibunya tadi pun terima kasih juga. Tadi doktor cakap elok pergi bersukan, main bola sepak, badminton kan. Lepasnya kita nak bawa orang yang main badminton ni. Betul. Kita akan bersama dengan seorang penyanyi yang daripada seorang pemain badminton. Dia tahu menyanyi menggunakan raket. Mana satu nak jadi ni? Kita tanyalah nanti ya. Ya, kita bersama dengan Syahmi Irfan. Menteri seketika Malaysia hari ini. Okey. Cipta rasa berdua, untuk ku janji dirimu untuk tidak akan meninggalkan diriku. Nyatanya palsu, tak pernah lagi sayang dirimu yang pergi meninggalkanku. Segala janji yang kau taburkan hanya sia-sia. Tak usah lagi sayang, ku sudah terima keadaan. Hakikat engkau sudah berpunya dengan kekasih yang baru. Segala kenangan hati merelakan kepergian dirimu bagai bersamanya. Aku sudah terima, inilah hakikatnya. Lagi sayang, ku sudah terima keadaan. Hakikat engkau sudah berpunya dengan kekasih yang baru. Dengan kekasih yang baru. Jom kita kacau deh. Jangan sedih. Silakan. Meh, kita ke tengah. Nak pergi mana? Makin ke belakang. Bukan badminton. Bukan. Badminton dia kena jaga gelangan. Syahmi Irfan, apa khabar? Baik. Main badminton hebat. Menyanyi pun hebat. Kenapa awak macam kena belasah je dengan dia? Sebab Asyik cakap hebat. Memang hebat. Saya pernah kena belasah dengan badminton. Dia memang kalau smash tu effortless. Okey, Syahmi Irfan, mungkin dari dunia badminton jadi penyanyi ni sejak bila ni? Dia sejak masa saya keluar daripada pasukan kebangsaan masa national team masa junior
engineer dulu. So masa saya keluar tu memang saya dapat rezeki daripada tawaran label lah, which is label saya Digital Music untuk cycle track. So tanpa buang masa saya terus. Tak ada buang masa terus Tak ada buang masa. Kenapa? Pantas. Kenapa lebih memilih kerjaya nyanyian daripada kerjaya badminton? Okay, sebenarnya kerjaya badminton ni masih lagi saya main, tapi yelah kita tahu kadang-kadang ramai lagi player yang bagus-bagus kan. So kadang-kadang saya punya level tu untuk kejar batch-batch diorang ni macam susah sikit. Ya ke? Betul. Merendah diri ni. Tak ada. Memang sekarang ni kita memang sangat ramai player-player yang ada potensi. Awak batch siapa kalau badminton ni? Kalau batch yang sekarang berada di national. Kalau yang national saya junior sebenarnya, tapi kalau yang batch saya yang baru naik sekarang lah Haikal dengan Wan Arif tu. Satu batch. Tu diorang satu batch bawah daripada saya. Awak main single? Betul, saya main single. Main single. Yes. Dan adakah awak masih single? Masih lagi lah. Ya. Tapi ada tak rasa selepas dah masuk memilih nyanyian tu, ada tak rasa menyesal ataupun rasa macam patutnya aku pilih badminton? Lepas tu tengok IG story kawan-kawan pula kan? Allah, dia orang main badminton. Dah sampai peringkat ni dah. Tak adalah sampai menyesal. Sebab benda ni memang hobi saya, minat saya juga daripada dulu. Daripada kecil lagi. Even masa saya main badminton pun, memang saya minat menyanyi daripada kecil. So saya anggap benda ni tak adalah menyesal. So kita just buat yang terbaik. Sebab kerana nyanyi awak pun hebat. Kan? Okey, betul. Sebab tadi lagu apa? Lagi-lagi sayang. Lagi-lagi sayang, betul. Okey, ini single pertama? Ni single kedua. Kedua dah? Okey, jadi maksudnya memang ini direction awak di dalam menyanyi dengan lagu-lagu sebegini? Ya, sebab saya memang suka genre-genre yang macam ni. So, tapi saya open lah, sangat open untuk cuba lagi genre-genre yang lain. Genre apa antara genre yang awak nak sangat nyanyi? Sekarang ni memang saya R&B lah. Seperti kepada R&B. Sebab saya pun memang jiwa saya lagu-lagu yang macam R&B. Okey, mantap. Tak nak fight dengan Aziz berduet ke lawan? Sebab Aziz yang jenis R&B tinggi-tinggi. Okey, satu lagu bagi satu lagu. Okey, minta. Okey, lagu Syami, awak buka lagu apa? Buka lagu apa? Lagu apa Jika kau bertemu aku begini, saya tim Syami. Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Saya tim Aziz. Di penjara terkurung terhukum. Saya tim dia balik. Hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Saya macam pengadil loh. Dia patut buat macam gini. Dua-dua hebat. Tahniah. Sebab dia dapat balance lah. Ini dunia seni lah kan. Maksudnya sebegitu. Main badminton pun awak mungkin belasah dia. Tapi dalam dunia seni boleh Zid. Dia boleh kejar awak. Tapi kan, adakah awak menganggap dan gunakan kerenyanyian awak Kenapa ni? kena begitu? Tak, aku nak cerita pasal tactical badminton. Okey. Boleh diguna pakai tactical badminton tu kan. Badminton kan kita ke belakang, ke depan, smash sekejap. Adakah awak boleh gunakan strategi tu dalam dunia ni? Nak relate badminton ke sini. Punya nak relate tu. Sebenarnya yang saya boleh relate tu, of course kalau dalam macam badminton, yang paling penting sekali adalah warm up kita, switching kita. Tapi benda tu sama juga dalam nyanyian, which is kita kena warm up vocal. Kan kalau kita sebelum nyanyi memang kita kena warm up supaya suara kita buka lebih besar. So itu antara benda-benda yang macam bagi saya lebih kurang lah, badminton dan juga nyanyian. Okey, maksudnya bidang nyanyian ni pun dari kecil seiring dengan badminton ataupun yang mana datang dulu ni? Main badminton ni atas sebab keluarga ke? Ada orang paksa ke? Tak, sebenarnya badminton dulu lah. Badminton dulu. Dari kecil saya masuk daripada kecil lah, daripada 8 tahun, 9 tahun. Lepas tu masa 13 tahun saya masuk Suaskan Bukit Jalil. Lepas tu betul. Dan memang badminton lah. Saya sendiri pun saya tak sangka saya boleh mungkin awak salah anggap raket tu mic. Betul, saya rasa itu. Awak dengan Coach Najib lah ni? Betul. La haula wala. Sekarang sambung belajar? Sekarang saya belajar dekat UiTM Shah Alam. Ambil? Saya ambil jurusan Sport Science. Awak junior saya lah ni. Oh, junior. Nah, dia kena mengena. Claim. Dia dah. Okey, fight. Okey, nyanyian. Anip dan juga kita buat ni. Syami. Shuttlecock. Drill, kita buat drill. Di mana? Aduh. Okey, so kita ceritalah pasal lagi-lagi sayang kan. Lagu ini adalah ciptaan Syami lah. Sendiri. Syami membuat lagu sendiri Syami Dia lagu ni dia macam special sikit sebab saya buat lagu ni masa saya boring-boring kat rumah time PKP.
Okey, tang mana yang special ni? Kalau boring kat rumah, kita orang pun boring kat rumah. Kita pun, tapi tak buat lagu. Tak buat lagu pun. Masa tu saya masa PKP tu saya jadi macam sangat kreatif sikit lah kan. Macam kalau ada peluang je memang saya akan buat lagu, buat lagu. Maksudnya awak tujukan kepada sesiapa yang special lah ni. Siapa yang tinggalkan awak? Siapa yang tinggalkan awak ni? Tak payah ada jaga saham ni. Beritahu. Siapa yang lagi sayang? Okay, sebenarnya lagu ni tak ada, sebenarnya lagu ni memang saya banyaklah inspirasikan dengan kisah-kisah orang. So kita pun tahu banyak diorang bercinta tapi tak kesampaian. Tadi cakap macam tu juga. Tadi cakap kisah sendiri. Bukan. Ini memang kisah saya inspirasikan dengan kisah. Betul-betul Mi. Betul. Sekarang kita boleh detect layar. Dia boleh detect. Okey, apa harapan awak dengan adanya single terbaru ni untuk peminat semua? Saya harap korang semua dapat dengarkan lagu-lagu sayang, boleh stream dekat ataupun boleh request dekat radio-radio ke. So saya harap lagu ni ramai yang suka dan terima lah. Ya, betul. Sebab lagu ni memang orang kata kalau kat Malaysia ni lagu genre ni orang senang nak relate. Dia boleh masuk. Lagu ni apa orang kata? Easy listening. Boleh dengar. Instagram ya, Syami? Okey, Instagram Syami. Kalau korang nak follow, boleh follow dekat Instagram SYAHMIIRFANNN. Syami Irfan. Ya, sama juga dengan TikTok semua. TikTok pun layan juga Layan. TikTok konten badminton ke konten seni ni? Saya banyak kepada nyanyian lah. Tapi campur-campur. Malam ni jangan lupa badminton. Yes, malam ni insya-Allah pukul 9 lah. Orang kata kalau nak jadi hebat, bergaul dengan orang yang hebat. Bukan main badminton dengan orang yang kurang. Menyanyi boleh dengan Aziz. Badminton saya pernah join. Tak boleh lah? Pernah je lah. tak, okey saja. Tak, Adib sekali je pernah join ni. Sebab tu sekali je. Okey, kita berehat seketika. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Thank you, Syami. Okay, lagi-lagi sayang. Okey, ada masa lagi lebih kurang 5 minit lah untuk kita bercerita sikit apa yang ada dekat dalam surat khabar hari ni, dalam media sosial. Antaranya kalau kita pergi ke Utusan Malaysia Net. Silakan. Ada cerita pasal beruk. Dan beruk yang orang kata apa? Memunggah kelapa bersama dengan seorang lelaki iaitu Zamri Zakaria, itu di sebelahnya. Tapi apa yang kita nak tunjukkan kepada anda bukan gambar ini saja, tapi di sebelahnya juga, di mana ada cerita pasal pekebun haram warga asing ceroboh tanah kerajaan, di mana mereka telah pun membuat proses tanaman sayuran dan juga mendapat kutipan yang lumayan. Dan dengan hasil yang mencecah jutaan ringgit. Perkara ini berlaku di Petaling Jaya. Wow. Dan kebanyakan sebelum ini pernah dibongkarkan di sekitar Cameron Highland kan? Ya, betul. Dan ini di Petaling Jaya maksudnya semakin berleluasa mereka. Dan saya tertarik apabila awak cakap hasilnya itu jutaan ringgit. Dan mereka menggunakan tanah yang diceroboh. Betul. Dan itu sebenarnya perlu diberikan perhatian untuk kita cari di mana akar umbi masalah tu datang daripada mana. Ya, awak cakap pasal akar umbi ya? Akar umbi. Ni alang-alang di berita harian ni, akar umbi juga yang kita nak kongsikan. Ni akar undi. Apabila calon Barisan Nasional dilaporkan menggunakan satu kaedah baru untuk PRU15 ini untuk menapis calon-calonnya berkenaan dengan isu nikah dan juga nafkah. Maksudnya, sekiranya terpalit dengan isu-isu berkaitan dengan nafkah, tak bagi anak wang tanggungan ataupun ada isu-isu membabitkan perkahwinan ini, mereka akan ditapis dan dinasihatkan untuk tidak menjadi calon pada pilihan raya umum ke-15. Kita buka sikit muka surat apa tu? Muka surat 2. Ini muka surat 2 yang telah pun diperkatakan nama akan disemak di Pejabat Agama sebagai langkah tambahan saringan, dan ini diberitahu dalam satu sesi sidang media daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika ianya diselaraskanlah dalam satu temubual bersama dengan pihak polis Diraja Malaysia. Jadi berhati-hati berhati-hati nak jadi calon pun sekarang. Sebab sekarang ni satu klik sahaja semua orang boleh dapatkan maklumat awak, tak boleh nak tipu dah. Tapi itu bagusnya apabila dicek sampai tahap macam ni supaya kita dapat memilih pemimpin yang memang berkualiti. Betul, berkualiti, ada integriti kan, bukan hanya cakap sembang saja pumpang-pumpang, tapi rupanya rumah dalaman dia pun bergolak kan. Ya, betul. Okey, ini kita nak pergi ke Metro. Harian Metro pula, atas ni adalah satu masalah yang memang tak selesai-selesai sampai sekarang ni. Yang mana tu? Adalah masalah dadah ni. Ni cerita pasal dadah yang diterbangkan jauh dari Kanada pula kan, dan telah pun dibuat rampasan kokain
yang tiada permintaan dalam kalangan penagih dadah tempatan seberat 207 gram yang dikirim dari Vancouver, Kanada. So kita buka sikit muka surat 3 dan kalau kita tengok menyeludup dadah dengan kuantiti yang sedikit dan menyorokkan barang tu dalam bungkusan kurier peralatan elektrik. Macam-macam cara sebenarnya diorang gunakan untuk menyeludup dadah ni. Bila dah terdesak, memang dia terfikir lah macam cara nak letak dekat dalam peralatan elektrik lah, letak dalam tubuh badan lah, kat mana-mana bahagian. Tapi ingat, manusia kan? Custom, pihak polis boleh cek. Ya, betul. Sekarang pun kalaulah kita rasa kita ada 1001 cara untuk memperdayakan sistem, sistem pun ada 1001 cara juga untuk counter balik setiap trik dan helah yang kita lakukan. Okey, itu sepandai-pandai. Betul. Itu yang menariknya di Dadah Akhbar, Haziq, kan? Anda boleh dapatkan untuk pembacaan. Esok kabarnya ada orang nak belajar matematik ni. Ya, betul. Ada silibus matematik sekolah rendah pula yang dikatakan terlalu sukar sekarang ni. Adakah terlalu sukar sampaikan kita tak dapat nak jawab soalan tu? Betul. Ini bercerita berkenaan dengan sekolah rendah, kan? Kadang-kadang kita ni terlalu nak mengikuti peredaran zaman sampai kita lupa bahawa otak ni perkembangannya adalah ada tahap satu persatu. Jadi itu akan kita kupaskan sampai jadi isu nasional ni. Dan ada cikgu yang komplain, ada cikgu yang meluah secara terbuka. Esok kita akan kupaskan dengan lebih lanjut. Jangan lupa bersama dengan MHI pukul 9.30 pagi. Besok bukan bersama dengan kami? Tidak. Sebab kami tak berapa pandai sangat matematik. Bergilir-gilir lah kita. Waktu kita tahulah. Kena ada penggiliran. Okey, jaga diri, hiasi peribadi, senyum selalu. Saya Hanafi Suan. Ya, saya Haziq Usni. Jaga mata, jaga hati. Assalamualaikum. Guna juga jaga mata.